Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pensyarah kita, Dr. Siti Hasniah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya dan rakan saya akan membuat pembentangan yang bertajuk konflik dan perundingan dalam komunikasi. Sebelum saya dan rakan saya memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Syazwana binti Gulam Sabir dan rakan saya ialah Aini Farha binti Khairuzaki. Okey. Saya akan membentangkan tentang konflik, manakala rakan saya akan menerangkan tentang perundingan dalam komunikasi. Dalam topik konflik, kita ada 4 set topik, iaitu tahap-tahap konflik, kesan konflik, dan jenis-jenis konflik dan cara penyelesaian konflik. Sebelum saya memulakan, saya akan menerangkan apa itu konflik. Konflik menurut Urkheim 1990 bermaksud ketegangan antara dua atau lebih entiti sosial yang tercetus dari perbezaan tindak balas sebenar dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan maksud ni, apa yang saya faham ialah konflik ni akan wujud sekiranya apabila dua individu mempunyai tindak balas yang berbeza. Maksudnya, saya mengharapkan sesuatu yang lain dan rakan saya mengharapkan sesuatu yang lain. Maka di situ akan tercetusnya konflik. Seterusnya, menurut Wilmot and Hawker 2010, konflik adalah pengeluhan atau pertelagahan antara dua pihak yang saling bergantung. Contoh seperti saya dengan rakan saya untuk membuat pembentangan hari ini. Pembentangan hari ini akan berkesan sekiranya kami berdua melakukan pembentangan dengan cara yang terbaik. So, kami berdua saling bergantung dan apa yang perbincangan antara saya dan rakan saya yang berbeza akan menyebabkan konflik. Dia macam konflik ni akan wujud apabila adanya hubungan saling bergantung antara satu sama lain. So, macam saya dengan rakan saya ada hubungan saling bergantung itu. So, jadi dekat situ, apa benda yang berlaku yang berbeza antara saya dengan rakan saya akan menyebabkan konflik. Seterusnya, konflik ini akan berlaku di dalam beberapa situasi. Antaranya, satu, wujudnya pertukaran mesej komunikasi. Maksudnya, konflik akan wujud apabila ada mesej yang cuba disampaikan dan ingin menerima tindak balas. Contohnya, seperti saya memberi maklumat kepada rakan saya, tetapi konflik akan berlaku apabila maklumat yang disampaikan itu diinterpret oleh rakan saya dengan cara dia tersendiri. Mungkin apa yang dia fahami adalah berbeza dengan apa yang cuba saya sampaikan. Itu akan mewujudkan konflik. Kedua adalah apabila wujudnya hubungan saling bergantung antara satu sama lain, seperti mana yang saya cakap tadi, hubungan antara saya dengan rakan saya itu akan disebabkan ada hubungan terjalin antara saya dengan rakan saya dan saling kebergantungan saya dengan rakan saya itu. Sebab pembentangan ini akan berkesan sekiranya saya dan dia melakukan benda yang terbaik. Kalau salah seorang daripada kami melakukan bercanggah dari apa yang apa yang cuba diaturkan, maka di situ akan wujudnya konflik. Ketiga adalah wujudnya pertentangan atau tidak selarian matlamat. Okey, kalau yang ini saya boleh bagi contoh seperti sekiranya saya dengan rakan saya ingin pergi ke suatu tempat yang bersejarah dan saya pergi ke sana bertujuan dan bermatlamat untuk mendapatkan kisah-kisah silam ataupun sejarah-sejarah lama, tetapi dia pergi ke sana adalah untuk melancong dan tidak ada matlamat untuk mendapatkan info ataupun fakta yang ingin saya dapatkan. So dekat situ pun akan boleh wujudnya konflik.
antara kami. Keempat adalah sumber yang terhad. Sumber yang terhad ni seperti mana macam saya ingin mengetengahkan idea saya, tapi saya tidak mempunyai fakta yang membantu atau menyokong idea-idea saya tu. So kat situ pun boleh wujudnya konflik. Kelima adalah campur tangan pihak lain. Okey, ini lebih senang untuk diberi contoh seperti hubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Mungkin diorang ada berlaku ketidaksefahaman dan ada orang lain yang berlaku ketidaksefahaman sebabnya ada campur tangan orang lain. Maksudnya orang lain cuba mengatakan sesuatu dalam hubungan diorang. So di situ pun boleh menimbulkan konflik. So, seterusnya saya akan ceritakan tentang tahap-tahap konflik. Tahap-tahap konflik bermula daripada konflik dalam diri. Konflik dalam diri ini adalah interpersonal konflik, iaitu di mana tercetusnya disebabkan oleh idea, sikap, emosi, nilai dan desakan personality. Sebagai contoh, saya boleh bagi tahu seperti kita mempunyai sumber yang terhad seperti duit. Okey, saya mempunyai duit yang terhad untuk membeli 2 barang. Contohnya, saya mempunyai RM500, tapi saya ingin membeli harga kosmetik RM500 dan barang skincare RM500. Bermaksud saya kekurangan RM500 lagi. Dekat situ akan wujudnya konflik. Konflik di mana saya terpaksa memilih antara membeli kosmetik ataupun barang skincare. Itu konflik diri sendiri. Konflik dalam diri ni adalah konflik di mana diri sendiri perlu membuat keputusan dan perlu bertanya kepada diri sendiri yang mana satu yang diperlukan. Kedua adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal berlaku antara 2 atau lebih individu di mana sikap, tujuan, nilai, harapan dan jangka tidak sama. Ini bermaksud konflik interpersonal ini berlaku apabila 2 individu atau lebih yang mempunyai harapan yang berbeza. Contohnya, saya mengharapkan rakan saya untuk melakukan seperti apa yang saya inginkan, dan dia juga mengharapkan saya melakukan seperti apa yang diinginkan, tapi harapan kami berdua tu adalah berbeza. Macam tu. So kat situ boleh tercetusnya konflik interpersonal. Seterusnya ialah konflik dalam kumpulan. Konflik dalam kumpulan ialah intra-konflik. Dia berlaku apabila terdapat pelbagai watak dalam satu kumpulan. Lepas tu, konflik kepentingan ialah tidak dapat dipenuhi oleh satu individu sahaja. Objektif konflik kumpulan ini adalah untuk keuntungan, kelebihan, perhatian, hak atau tuntutan. Okay, kajian berkaitan konflik dalam kumpulan ini telah dibuat oleh Hiroki-Ham 1990. Dia adalah 2 bentuk interaksi, konsif atau destruktif. Dan kalau Nibler-Harris 2010 pula, dia mengatakan konflik dalam kumpulan ini adalah hubungan konflik, dalaman dan keberkesanan kumpulan. Dari apa yang saya faham berkaitan ni, konflik dalam kumpulan ni dia lebih kepada konflik yang berlaku dalam satu kumpulan yang ingin bekerjasama. Contohnya, dalam satu kumpulan tugasan, seperti macam kita diberi tugasan untuk melakukan kita diberi tugasan kumpulan untuk dilakukan. So dalam satu kumpulan mempunyai 5 orang. Dalam kelima-lima orang ini mempunyai idea yang tersendiri, dan mereka akan konflik ini akan berlaku apabila mereka ingin menunjukkan idea mereka sendiri. So disebab itulah dia objektif konflik kepentingan ini adalah
objektif dia adalah keuntungan. Maksudnya dia nakkan idea dia yang diterima oleh orang lain. Sedangkan yang lain pun mempunyai sifat yang sama. Maksudnya yang lain pun menginginkan idea mereka diketengahkan. Sebab itulah berlakunya konflik dalam kumpulan ini. Seterusnya, konflik antara kumpulan, iaitu intergroup. Konflik antara kumpulan ini berlaku apabila satu kumpulan dengan satu kumpulan yang lain. Contohnya, dalam organisasi ada jabatan hubungan manusia dan ada jabatan pemasaran. Konflik ini berlaku antara jabatan hubungan manusia dengan jabatan pemasaran. Menurut Tubes and Moores 2010, konflik antara kumpulan ini berlaku secara perwakilan dan berada pada tahap yang rumit kerana melibatkan orang ramai dan mungkin banyak pihak. Macam dalam jabatan dalam jabatan pengurusan manusia dan jabatan pemasaran. Dalam jabatan tersebut juga ada pengurus. Kedua-dua pengurus ini mungkin mewakili jabatan masing-masing dalam konflik tersebut. Dan konflik ini rumit sebab dalam jabatan tu tersendiri mempunyai ramai pekerja dan setiap pekerja mempunyai idea yang berbeza. So, dekat situ sekiranya mereka inginkan mendapatkan sesuatu keputusan, mereka perlu meminta persetujuan dari kedua-dua jabatan ini. Sebab itulah konflik antara kumpulan ini dia dianggap agak rumit. Dan yang terakhir sekali adalah konflik antara sistem etnik yang besar atau peradaban. Konflik antara sistem etnik ni saya boleh bagi contoh seperti konflik antara Islam dengan Kristian, yang seperti mana kita tahu sebelum ni pernah mengalami konflik antara Islam dan Kristian, seperti Hindu dan Buddha, kaum Melayu dan Cina. Dia melibatkan satu perkauman yang besar, satu golongan yang besar. Terusnya, kesan konflik. Konflik ni dia berlaku dan dia memberi kesan baik dan kesan buruk kepada seseorang. Kesan baiknya, bila berlakunya konflik, apabila berlakunya konflik, seseorang itu akan cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah. Apabila seseorang itu sedaya upaya menyelesaikan masalah, dia akan mengeluarkan idea-idea yang kreatif dan inovasi. So, melalui konflik, seseorang itu akan lebih kreatif dan inovatif. Kedua, apabila konflik berlaku, seseorang ini akan cuba untuk mengetengahkan idea dia, mengetengahkan apa yang dia rasa, membincangkan apa yang sepatutnya yang dilakukan. So dekat sini dia meningkatkan keyakinan seseorang itu untuk mengetengahkan idea. Kedua, dia memberi keselesaan kepada seseorang itu kerana dia tidak perlu mendam rasa apa yang dia rasa dan tidak akan wujud ketidakpuasan di situ. Tetapi konflik ini juga mempunyai kesan buruk. Antara kesan buruknya adalah seperti konflik yang tidak mampu ataupun sukar untuk diselesaikan. Dia akan memberi tekanan kepada seseorang yang terlibat dalam konflik tersebut. Dan seterusnya dia akan membuatkan sesebuah perhubungan seseorang itu ataupun sesebuah perhubungan, sesebuah organisasi itu menjadi kucak-kacir ataupun berlaku perselisihan faham yang menyebabkan hubungan mereka renggang dan mungkin akan berlaku permusuhan. Seterusnya ialah jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik ni
terbagi kepada 4, iaitu konflik isi kandung, konflik di tempat kerja, konflik atas talian dan konflik hubungan. Konflik isi kandung ini lebih kepada konflik yang terdapat kepada objek, peristiwa atau seseorang yang kadang-kadang tiada kena-mengena dengan mereka yang terlibat dalam konflik itu. Sebagai contoh, konflik yang berlaku di surat khabar, di media sosial ataupun parti-parti politik yang tiada kena-mengena dengan rakyat biasa. Itu adalah konflik isi kandung. Seterusnya, konflik hubungan. Konflik hubungan ini lebih kepada konflik yang berlaku apabila berlakunya hubungan, sesuatu hubungan. Contoh, hubungan adik-beradik, hubungan suami isteri. Di situ juga akan wujudnya konflik. Kalau hubungan adik-beradik, konflik adik-beradik. Kalau suami isteri, konflik suami isteri dan sebagainya. Konflik hubungan ini juga boleh berlaku di antara ahli kumpulan. Seperti contoh, konflik hubungan akan tercetus sekiranya sesuatu kuasa ingin diberikan kepada salah seorang daripada kumpulan tersebut. Itu merupakan konflik antara hubungan. Kemudian adalah konflik atas talian. Konflik atas talian ini berlaku disebabkan oleh faktor modernisasi yang wujud sekarang. Konflik atas talian ini boleh dikatakan konflik menerusi teknologi. Dia boleh berlaku contoh konflik atas talian seperti seseorang yang menghantar mesej kepada target sasaran pelanggan yang tidak menyukai apa yang mereka cuba pasarkan. Boleh juga seperti contoh organisasi barang kecantikan wanita. Dia memasarkan iklan ataupun mesej kepada responden lelaki. So dekat situ akan wujudnya konflik. Konflik yang di mana adakah responden lelaki itu perlu untuk membaca ataupun melihat segala iklan yang diberikan. Itu. Selain itu, contoh konflik atas talian ini boleh dilihat melalui video-video ataupun gambar-gambar lucah yang dibagi kepada seseorang. Konflik akan wujud apabila perkara itu diberi kepada seseorang. Mungkin perkara itu boleh menyebabkan tekanan kepada seseorang itu sebab mereka tidak mahu menerima maklumat tersebut. So, yang terakhir adalah konflik di tempat kerja. Konflik di tempat kerja ini sering berlaku antara pekerja di dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh, pekerja di bahagian pemasaran berkonflik dengan pekerja di bahagian operator, dan konflik di tempat kerja ini boleh diselesaikan dengan cara merujuk kepada penyelia atau pengurus di sesebuah organisasi. Seterusnya, saya akan menerangkan penyelesaian konflik. Setiap konflik yang berlaku boleh diselesaikan dengan 5 cara, iaitu mengelak, memudahkan, bertolak ansur, bersaing dan bekerjasama. Untuk teknik mengelak, dia adalah teknik yang tidak menggunakan ketegasan. Maksudnya, tahap ketegasan dia adalah rendah dan tahap kerjasama dia juga rendah. Teknik mengelak ini digunakan sekiranya seseorang itu tidak mahu memanjangkan cerita atau memanjangkan konflik tersebut. Sebagai contoh, rakan anda telah memberi sesuatu maklumat ataupun sesuatu
topik yang mungkin menimbulkan konflik antara anda dan rakan anda tersebut, dan anda memilih untuk mengelak daripada topik tersebut dengan menceritakan tentang topik yang lain. So, teknik ini digunakan untuk menangguhkan atau untuk memberhentikan konflik tersebut berlaku. Dan kaedah ini, seseorang yang menggunakan kaedah ini adalah mereka lebih kepada memendam cerita yang mungkin berpanjangan. Kemudian teknik kedua adalah cara penyelesaian konflik adalah dengan menggunakan pemudahkan. Pemudahkan ini boleh digunakan, teknik ini digunakan seseorang itu menggunakan teknik ini sekiranya dia mahu korbankan keperluan diri dia untuk orang lain. Dia lebih kepada orang kata mengalah. Maksudnya dia ingin teknik ini, seseorang yang menggunakan teknik ini dia lebih mementingkan perhubungan antara perhubungan mereka lebih daripada ingin menyelesaikan konflik tersebut. Sebagai contoh, anda dan rakan anda inginkan sesuatu, tetapi sebagai contoh, anda dan rakan anda ingin pergi makan di tempat yang di sesuatu tempat. Anda memilih untuk pergi ke 5-star restoran dan dia lebih memilih kepada 3-star restoran. Demi menjaga hubungan anda, dia mengikuti keputusan anda walaupun dia sebenarnya dia hanya ingin untuk pergi ke restoran yang 3 star saja. Macam tu. So teknik ini dia menggunakan ketegasan yang sedikit tetapi kerjasama yang banyak. Kemudian adalah teknik tolak ansur. Teknik tolak ansur ini dia mengambil kepentingan kedua-dua belah pihak, tetapi kedua-dua belah pihak perlu mengorbankan salah satu apa yang diinginkan untuk pihak yang lain. Sebagai contoh, saya tidak mahu pergi bekerja di kawasan pedalaman kerana tidak mahu meninggalkan keluarga saya di sini. Tetapi pengurus saya menyuruh saya untuk pergi ke kawasan pedalaman tersebut untuk melakukan kerja. Dekat situ wujud konflik antara saya dengan pengurus saya. Disebabkan untuk mencapai penyelesaian, pengurus saya memberikan saya allowance untuk perumahan di sana, dan saya pula untuk pergi ke sana saya memerlukan allowance tersebut. Maksudnya di sini saya perlu mengorbankan keluarga saya untuk pergi ke sana, dan organisasi terpaksa mengorbankan duit dia untuk memberikan saya allowance pergi ke sana. So di situ ada pengorbanan antara kedua-dua belah pihak. Teknik bertolak ansur ini digunakan adalah untuk mendapatkan persetujuan kedua-dua belah pihak. Dan teknik ini adalah menggunakan tahap ketegasan yang minimum, yang medium dan kerjasama yang medium. Seterusnya adalah bersaing. Bersaing ini dia lebih menekankan kepentingan diri sendiri. Teknik bersaing ini boleh saya bagi contoh seperti di dalam mahkamah. Seorang peguam yang ingin anak buahnya menang sesuatu kes, dia akan menghujahkan segala fakta, segala huraian, segala akta apa segalanya untuk dia memenangi kes tersebut. So di sini teknik bersaing ini lebih dikenali sebagai
konflik di mana medan perang. Maksudnya konflik dianggap medan perang, maksudnya mereka bersaing untuk menang di sini. So teknik ni digunakan untuk strategi menang dan kalah. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama ini mengambil kira keperluan dan kepentingan dua-dua belah pihak, memerlukan perhatian dan komitmen dari kedua-dua belah pihak juga. Sebagai contoh, sebuah organisasi ingin menjalankan hubungan perniagaan dengan organisasi yang lain. So, mereka perlu mengambil kepentingan kedua-dua belah pihak. Apa yang organisasi satu ni boleh beri kepada organisasi yang lain, dan apa yang organisasi ini dapat daripada organisasi dalam menjalankan hubungan perniagaan tersebut. So, teknik kerjasama ini lebih kepada memberi, lebih kepada menang-menang punya situation. Maksudnya satu pihak dapat apa yang diinginkan dan yang satu pihak juga dapat yang diinginkan. Teknik kerjasama ini adalah teknik yang mengambil masa yang agak lama sebab dia memerlukan komitmen dari kedua-dua belah pihak. So, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serah kepada rakan saya dan dia akan menerangkan tentang perundingan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, saya Aini Farha binti Hairul Zaki akan menerangkan tentang apa itu perundingan. Okey, saya akan menjelaskan model perundingan, andaian dan perundingan berprinsip. Okey, mari kita saksikan slide yang berikutnya. Okey, apa itu perundingan? Perundingan bermaksud proses interaksi antara dua pihak atau lebih bagi menyelesaikan masalah untuk mendapatkan perkara-perkara yang mempunyai kepentingan bersama. Okey, kedua-dua belah pihak boleh bertukar maklumat atau pandangan, menyatakan hasrat atau kehendak dan tawar-menawar. Perunding yang bijak hendaklah bijak dalam mengenal pasti isu dan butiran. Okey, maksudnya di sini adalah perunding tersebut hendaklah mengenal pasti pihak lawan terlebih dahulu. Perkara seperti ini sangat penting kerana ia dapat membantu kita semasa proses perundingan berjalan. Okey, seterusnya rundingan yang baik. Rundingan yang baik, perunding tidak akan mendominasi pihak lawan sehingga menyebabkan keputusan yang tidak adil. Rundingan yang baik juga membawa maksud kedua-dua belah pihak hendaklah terima dan bersetuju atas keputusan yang telah dibincangkan dan percaya bahawa keputusan tersebut akan mencapai kejayaan. Di dalam slide ini, saya akan menerangkan secara ringkas tentang model perundingan. Model perundingan terdapat 8 langkah. Okey, langkah yang pertama, bincang, di mana kedua-dua belah pihak hendaklah membincangkan apa isu-isu yang ingin diketengahkan daripada mereka. Okey, jika mereka setuju, mereka akan bergerak kepada langkah yang seterusnya, dan jika mereka tidak, mereka hendaklah mencari alternatif lain, alternatif yang terbaik bagi mendapatkan kesepakatan perundingan. Okey, langkah yang kedua, pemilihan data, di mana mereka dalam melakukan kajian yang terperinci tentang perkara yang tengah dirundingkan. Okey, langkah yang ketiga adalah pemilihan pendekatan. Kita sudah ada data-data yang kita perlukan, jadi kita kena ambil kira kesesuaian antara pihak lawan dan diri kita. Okey, seterusnya pilih orang. Kita di dalam langkah ini kita hendaklah memilih sama ada menghantar individu atau berkumpulan untuk melakukan proses rundingan ini. Okey, seterusnya pilih peralatan. Okey,
Okey, kita nak menggunakan cara yang bagaimana semasa proses ini berlangsung. Kalau anda lihat di situ saya ada sertakan pelbagai cara untuk mereka memilih bagaimana mereka hendak mengendalikan proses rundingan. Okey, yang seterusnya laksanakan. Laksanakan adalah di mana mereka hendaklah berbincang sesama mereka tentang bagaimana cara yang terbaik untuk mendapatkan keputusan. Yang ketujuh, setuju ataupun tidak dengan keputusan hasil daripada perbincangan. Okey, sekiranya setuju, kita teruskan kepada langkah ke-8, iaitu pilih kepastian. Sekiranya tidak, kita kena cuba lagi pergi semula kepada langkah pertama dan bincangkan kembali di mana yang harus diperbaiki. Okey, kadang-kala sewaktu perbincangan berlaku, ada pihak yang tak bersetuju sehingga membuat keputusan untuk keluar daripada perundingan. Jadi di sini bermaksud perbincangan tidak percaya. Okey, saya akan menerangkan lebih mendalam tentang model perundingan. Langkah pertama adalah bincang. Okey, kedua-dua belah pihak hendaklah mengemukakan idea masing-masing. Ini bertujuan untuk mendapatkan hasil keputusan yang membawa kelebihan untuk kedua-dua belah pihak. Okey, langkah seterusnya adalah pemilihan data. Pemilihan data di mana mereka hendaklah membuat kajian dengan terperinci melalui data-data yang berkaitan, bertanya tentang mereka yang lebih pakar, kajian, tinjauan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada kesilapan dalam membuat keputusan rundingan. Selain daripada itu, mereka juga kena ambil data yang bersesuaian sahaja. Contohnya di sini, penemu duga dengan orang yang ditemukan. Jawatan yang ditawarkan adalah jawatan pengurus sumber manusia. Okey. Jadi situasinya adalah penemu duga ini akan bertanya pelbagai soalan berkenaan dengan undang-undang pekerjaan untuk menilai jawapan daripada calon tersebut. Okey, daripada jawapan tersebut, dia akan mengambil data yang membantu dia sewaktu membuat keputusan nanti. Okey, seterusnya pilih pendekatan. Kedua-dua belah pihak hendaklah mengambil kira kesesuaian mereka dan kesesuaian pihak lain. Okey, matlamat atau faedah yang ingin dicapai. Apa had minima sesuatu yang boleh kita capai dan apa cadangan yang boleh kita tawarkan kepada pihak lain. Okey. Dari situ kita boleh mendapatkan apa titik persamaan antara pihak lawan dan diri kita. Baik, langkah yang keempat adalah pemilihan orang. Kita hendaklah membuat pemilihan berdasarkan faktor kemahiran komunikasi dan pengalaman sewaktu perundingan, pengetahuan dan kelicikan dalam mengesan helah pihak lawan. Okey, faktor ini dalam memilih orang sangat penting kerana jika kita tersalah dalam memilih orang semasa melakukan proses perundingan, maka apa yang matlamat yang ingin kita capai tidak akan berjaya. Okey. Kita boleh memilih sama ada kita hendak menghantar individu ataupun berkumpulan. Okey, langkah yang kelima adalah pilih peralatan atau kaedah. Perunding yang baik hendaklah menerima dan mendengar pandangan atau idea daripada pihak lawan. Peka dan sensitif dengan bahasa isyarat atau komunikasi bukan lisan. Okey. Peka dan sensitif terhadap perbezaan budaya, agama dan cara hidup perunding lain. Pendekatan boleh dibuat sama ada melalui mengelak, mempermudahkan, bertolak ansur, bersaing atau bekerjasama.
Baik, langkah yang keenam adalah laksanakan perbincangan. Okey, kedua-dua belah pihak boleh membahaskan isu-isu penting yang berkaitan dengan masalah yang berlaku. Tentukan bagaimana cara yang terbaik untuk mencapai matlamat yang dipersetujui bersama. Sebagai contoh, waktu dan tarikh pelaksanaan. Okey, yang ketujuh, kedua-dua belah pihak bersetuju maupun tidak atas keputusan yang telah dibincangkan sebentar tadi. Okey, jika mereka bersetuju, maka wujudlah kestabilan sementara. Jika tidak, proses perundingan boleh diteruskan lagi. Sekiranya kedua belah pihak terus berkeras mempertahankan pendirian, maka proses perundingan dikira gagal. Okey, langkah yang terakhir iaitu langkah yang ke-8, pilih atau dapatkan kepastian. Kedua-dua belah pihak membuat persetujuan dan bersetuju untuk memberikan komitmen bersama. Segala maklumat dan bukti dan persetujuan hendaklah didokumentasikan dan ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak. Terdapat 6 langkah dalam proses perundingan. Yang pertama, menganalisis situasi perundingan. Okey, di dalam langkah ini kita kena analisis apa baras terendah yang kita boleh sentuh terhadap pihak lawan untuk kita gunakan semasa proses perundingan, ataupun apa alternatif yang terbaik untuk kita gunakan dalam proses tawar-menawar. Okey, yang kedua adalah merancang untuk perundingan. Terdapat 3 komponen penting yang kita boleh masukkan di dalam rancangan kita, iaitu pertama, wang, yang kedua, manusia, dan yang ketiga, masa. Ketiga-tiga komponen ini sangat penting kerana ia boleh membantu kita dalam menentukan apa strategi yang terbaik untuk kita lakukan sepanjang proses perundingan. Okey, yang ketiga adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah penyusunan kegiatan supaya ia nampak lebih tersusun dan teratur. Saya ambil contoh di sini apabila kita melakukan perundingan secara berkumpulan. Jadi kita kena tentukan yang mana lebih siapa yang mengetuainya, siapa yang menjadi jurucakap, ataupun kita tentukan apa yang kita nak tawarkan kepada pihak lawan. Okey, yang keempat adalah mendapatkan dan mengekalkan kawalan. Seperti yang sedia maklum, umum ketahui bahawa untuk mendapatkan kawalan yang baik adalah amat sukar. Jadi di dalam perundingan akan ada situasi yang kita tak dapat nak kawal. Contoh apabila pihak lawan meninggikan suara. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita kena menyediakan draft agenda. Draft agenda. Di dalam draft agenda ni kita ada senaraikan di mana masa, tarikh ataupun peraturan-peraturan khas yang akan digunakan semasa proses perundingan berlaku. Okey, yang kelima adalah menutup perundingan. Untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lawan adalah perkara yang sukar dan memerlukan kreativiti yang tinggi. Jadi kaedah yang kita boleh gunakan adalah dengan memberi pilihan kepada mereka. Okey, yang keenam adalah penambahbaikan berterusan. Okey. Rancangan ini jarang dilakukan. Tapi sekiranya ianya dilakukan, kita kena menilai balik daripada proses asal. Perkara yang perlu dinilai adalah apakah objektif kita berjaya dicapai dan terjadi sama seperti yang dirancang ataupun tidak. Jadi kedua belah pihak boleh bincangkan kembali untuk memantapkan kembali persetujuan bersama. Terdapat 5 andaian semasa proses perundingan berlaku. Yang pertama adalah kedua-dua belah pihak memahami kehendak atau keperluan satu sama lain.
Contohnya di sini, penemu duga memerlukan pekerja yang berkemahiran tinggi untuk melaksanakan tugas agar objektif misi-visi syarikat tercapai. Manakala calon pekerja pula menginginkan satu pekerjaan yang kukuh untuk mereka membina masa hadapan mereka. Okey, yang kedua-dua belah pihak tidak seharusnya mengamalkan falsafah menang atau kalah. Hal ini kerana ianya akan merugikan kita pada masa akan datang. Okey, cuba bayangkan jika kita mengamalkan falsafah menang atau kalah ini dan kita ditakdirkan untuk melakukan proses perundingan sekali lagi dengan pihak lawan. Jadi ianya sedikit sebanyak akan memberi kesan yang buruk kepada keputusan yang kita ambil. Okey, yang ketiga adalah buka ruang untuk perundingan dan jangan bersikap terlalu tegas atau keras. Kita digalakkan untuk menjadi pendengar yang baik. Okey, yang keempat adalah mempertimbangkan keperluan pihak lawan. Kelebihan strategi. Okey, terdapat contohnya di sini. Terdapat perbezaan tentang bagaimana cara kita ingin meminta sesuatu terhadap ibu bapa dan rakan-rakan. So, jadi dari situ kita dapat menilai apa kelebihan strategi yang kita akan gunakan terhadap individu yang berbeza. Okey, yang kelima adalah makna dan individu tidak sentiasa sama. Hal ini kerana terdapat perbezaan budaya, adat dan sebagainya. Perundingan berprinsip. Okey, yang pertama adalah pisahkan manusia dengan masalah itu. Jangan terlalu tertekan dan beremosi. Dalam perundingan pasti akan ada waktu-waktu yang sukar. Contohnya apabila persefahaman tidak berlaku dan pihak lawan mula meninggikan suara, jadi kita digalakkan untuk tidak terlalu tertekan dan beremosi. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena lebih menghormati dan mewujudkan suasana persahabatan sewaktu proses perundingan berjalan. Okey, yang kedua adalah fokus terhadap kepentingan bukan posisi. Bagaimana kepentingan kedua belah pihak boleh terpelihara melalui persetujuan bersama. Okey, di sini kita lihat kembali kepada tujuan asal. Apa matlamat utama kita melakukan perundingan tersebut? Okey, saya bagi contoh di sini adalah penemu duga dengan calon yang ditemu duga untuk bekerja. Okey, kita lihat tujuan asal penemu duga. Tujuan asalnya adalah untuk mencari tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Jadi penemu duga tersebut haruslah mengetepikan kepentingan peribadi mereka di mana mereka hendak menawarkan gaji yang rendah untuk mengurangkan kos operasi. Okey, matlamat utama bagi pekerja sudah semestinya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi calon pekerja itu kena mengetepikan kepentingan peribadi mereka, iaitu untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang terbaik ataupun gaji yang tinggi. Okey, kita lihat pada prinsip yang ketiga, iaitu cipta pelbagai pilihan untuk faedah bersama. Semakin banyak pilihan, semakin tinggi kebarangkalian untuk mendapatkan penyelesaian. Okey, yang keempat, gunakan kriteria yang objektif, iaitu lebih berhemat. Contohnya di sini, kita gunakan bahasa-bahasa seperti betulkan saya kalau saya salah, saya sanjung apa yang tuan lakukan, ataupun mengikut pada data yang saya berikan tadi, kita semak sama ada data tersebut mempunyai kesalahan ataupun tidak. Saya tidak pasti.
Jadi di situ kita dapat mewujudkan suasana hormat, menghormati semasa proses perundingan berlaku. Okey, di akhir daripada topik ini, kami ingin kongsikan kepada anda semua satu kata-kata motivasi yang kami jumpa, iaitu orang yang hebat adalah orang yang bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tingkah lakunya. Kami berharap agar kata-kata motivasi ini dapat digunakan buat kita semua untuk menjalani kehidupan seharian kita dan mungkin kita akan gunakan sewaktu proses perundingan berlaku. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan terima kasih semua.